Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Firdaus bin Idris Safawi. Dalam video ini saya akan membahaskan strategi dakwah melalui media YouTube. Point yang akan saya bahaskan yang pertamanya adalah pengenalan dan objektif dakwah itu sendiri. Yang keduanya adalah aplikasi YouTube. Apakah YouTube itu? Yang ketiganya adalah motif YouTube dijadikan sebagai media dakwah. Yang keempat, strategi dakwah yang boleh kita guna pakai untuk kita berdakwah melalui YouTube. Baik, kita pergi pada poin yang pertama. Poin yang pertama adalah pengenalan dakwah. Saya kutub mendefinisikan bahawa dakwah Islam ini adalah mengajak ataupun menyeru orang ramai supaya masuk ke dalam jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita lihat kepada definisi lain, dakwah Islam itu adalah satu kelakuan yang baik, yang berbentuk ucapan maupun perbuatan, yang di dalamnya terdapat ajakan dan seruan supaya orang ramai mengamalkan ajaran-ajaran Islam di dalam seharian mereka. Supaya apa? Supaya mereka ini meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Maksudnya, dan hendaklah di antara kamu ada golongan orang yang menyeru kepada kebajikan dan menyeru kepada amal ma'ruf dan mencegah daripada mungkar. Dan mereka lah adalah orang-orang yang beriman. Kita pergi kepada poin yang kedua, iaitu objektif dakwah. Mengapakah kita perlu berdakwah kepada orang ramai? Pertama, kita melihat kepada individu. Kita berdakwah supaya kita membina seorang insan yang muslim, yang mukmin dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya insan ini patuh kepada syariat Islam dan takut untuk melakukan maksiat, takut untuk melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya adalah masyarakat, untuk kita membina satu masyarakat yang bertanggungjawab, yang mengamalkan ajaran-ajaran Islam dan bersama kita dalam mempertegakkan agama Islam yang iaitu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, supaya kita ini menjadi penyebab kepada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya menyampaikan, kita menyeru, kita mengajak orang supaya kembali kepada jalan Allah, supaya mengikut mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Baik, sebelum kita pergi kepada tajuk perbahasan kita tengok dulu apakah itu aplikasi YouTube. Baik, aplikasi YouTube sudah tidak asing lagi di seluruh dunia ini. Malah nama YouTube itu sendiri sudah dikenali oleh orang ramai. Baik, apakah itu YouTube? YouTube itu adalah salah satu media sosial yang dikenali sebagai web video sharing, yang mana video itu dimuat naik oleh penggunanya dan dikongsi ataupun untuk ditonton oleh orang ramai secara percuma. Di dalam aplikasi YouTube ini, kita dapat lihat pelbagai jenis video yang ada di dalamnya. Antaranya adalah video berunsurkan informasi. Yang keduanya adalah video berunsurkan hiburan. Seterusnya adalah video berunsurkan pendidikan, dan terdapat juga video berunsurkan keagamaan. Seterusnya, motif YouTube dijadikan sebagai media dakwah. Pengguna YouTube menggunakan media YouTube ini untuk menambah pengetahuan mereka, kerana di dalam aplikasi YouTube ini banyak orang berkongsi berkenaan dengan fakta, cerita, kemudian perkara-perkara yang berlaku di sekeliling mereka. Jadi, dengan menggunakan aplikasi YouTube ini, orang boleh menambahkan pengetahuan mereka sama ada di sekeliling mereka ataupun di luar. Dengan aplikasi YouTube ini juga, mereka dapat mencari minat mereka. Kemudian, mereka dapat melihat kehidupan luar daripada mereka. Contohnya, kita di dalam Malaysia ingin mengambil tahu tentang pendidikan di China ataupun di negara-negara lain. Seterusnya adalah motif peribadi. Ramai pengguna menggunakan aplikasi YouTube ini untuk menyimpan data-data peribadi mereka. Antaranya video bersama dengan family, video bersama dengan teman, video bersama dengan kawan-kawan, video bersama dengan pengalaman ataupun pekerjaan mereka. Mereka menyimpan data-data peribadi mereka di dalam YouTube ini dan dikongsikan dengan orang ramai. Yang ketiga, motif mengapakah YouTube ini sesuai untuk dijadikan sebagai medan dakwah, kerana ini adalah hiburan.
hiburan. Ramai orang menggunakan YouTube ini kerana hiburan. Video-video yang melibatkan dengan muzik ataupun lakonan ataupun kelakar dan sebagainya. Jadi perlulah pendakwah mengambil peluang ini, berdakwah dengan menggunakan hiburan-hiburan yang ada seperti muzik. Perlulah dimasukkan dengan dakwah-dakwah. Kemudian lakonan perlulah dimasukkan dengan unsur-unsur dakwah dan sebagainya. Kerana dalam hiburan ini mereka boleh menghilangkan stres mereka dan kemudian mereka boleh mengisi waktu kosong. Baiklah, kita masuk kepada tajuk perbahasan kita yang utama, iaitu strategi dakwah melalui YouTube. Baik, saya fokuskan 3 poin dekat sini, iaitu ruang media, dokumen media dan objek media. Bagaimana kita hendak menggunakan ruang media ini sebagai strategi kita? Yang pertamanya adalah channel YouTube itu sendiri. Akaun YouTube kita sendiri, iaitu dari segi nama dan brand kita, mestilah menggunakan nama yang baik kerana kita hendak menyampaikan dakwah kepada mereka. Jadi perlulah nama itu dapat menarik minat orang dan membawa kepada keyakinan orang untuk mendengar dakwah-dakwah kita. Yang kedua adalah tajuk video. Tajuk video yang hendak disampaikan itu mestilah dapat menyelesaikan masalah masyarakat yang mereka keliru tentang sesuatu perkara dan kita menyelesaikan masalah-masalah mereka. Seterusnya, dokumen media. Yang pertamanya adalah teks yang disampaikan itu mestilah berunsurkan positif, bukan negatif, dan mestilah perkataan ataupun percakapan sesuai dengan orang ramai. Kita perlu menarik penyampaian kita, ucapan kita perlu menarik orang ramai supaya seronok mendengar perbahasan kita ataupun menarik minat mereka dalam mendengar dakwah kita. Dari segi objek media pula, pengguna hanya mengumpulkan data seperti komen ataupun subscribe yang positif supaya dapat meyakinkan pengguna pengguna YouTube untuk melihat video-video daripada akaun kita sendiri. Dalam pada itu juga, kita perlu konsisten dalam melakukan konten-konten yang berguna kepada masyarakat dan menarik minat mereka supaya mereka setia melihat video kita dari awal sehingga habis. Pengguna juga perlulah mengupload video ataupun memuat naik video dari semasa ke semasa supaya akaun itu tidak usang ataupun tidak kosong daripada video-video dakwah yang akan dikongsi kepada orang ramai. Akhir sekali, saya mendoakan agar pendakwah-pendakwah semua dapat konsisten dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam dan kuat dalam menghadapi cabaran-cabaran yang ada. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Firdaus bin Idris Safawi. Assalamualaikum.